الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ni dapat meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih dalam syarahan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu taala anhu bagi hadis yang ke-14. Pada penghujung, tatimmatun fi hukmi tarikis salah, hukum orang yang meninggalkan salat. Zakara sahibu rahmatil ummah, telah disebutkan oleh sahib rahmatil ummah, yaitu al-Imam Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu. Ada kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah. Nah, itu kitab ni mengumpulkan pandangan empat mazhab dan disusun oleh al-Imam Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, annal mukhtara inda jumhuri ashabil imami Ahmad, yang terpilih di sisi jumhur para ashab Imam Ahmad, anna tarikas salati yuqtalu kal murtaddi, orang yang meninggalkan salat dibunuh seperti murtad. Wa yajri alaihi ahkamul murtaddin, dan dihukumkan dia seperti hukum orang-orang yang murtad. Fala yusalla alaihi wala yurathu wa yakunu maluhu fay'an, dan tidak disolatkan jenazahnya, tidak mewarisi, dan juga dia tidak akan hartanya akan menjadi fai', yakni milik muslimin, yang dirampas oleh kerajaan dan diletakkan dengan baitul mal, ya. Yang ini di sisi mazhab Imam Ahmad, dan para ashab Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu berpandangan sedemikian. Ini meninggalkan salat dengan sengaja. Wal mu'tamadu fi madhhabina ma'ashiril syafi'iyah, yang mu'tamad di sisi mazhab kita ashab syafi'iyah, annahu yuqtalu bisayfi haddan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dihukum bunuh dengan pedang, yaitu dengan hukum hudud. Wa qila yanqusu bihadidatin hatta yusalli aw yamut, atau satu pandangan lagi, jadi pandangan yang mu'tamad, dibunuh dengan pedang. Ini dipancung, maksudnya dipancung sebagai hukum had, hukum hudud. Wa qila yanqusu bihadidatin hatta yusalli, ataupun dicucuk dia dengan besi pada belakangnya ataupun daripada tepinya, cucuk sampai dia semayang. Kalau tak semayang juga sampai mati lah, dicucuk sampai mati. Wa qila yudrabu biqashabatin hatta yusalli aw yamutu aidan. Dalam pandangan yang ketiga, ini pandangan yang dhaif, maksudnya yang bukan mu'tamad lah, dibunuh dipukul dengan kayu sehingga dia solat, ataupun dipukul sehingga mati. Lianna al-maqsuda hamluhu 'ala as-salati la qatluh, karena maksud utama dijatuhkan hukuman ni adalah untuk dia tunaikan salat, bukan untuk membunuhnya, ya. Kama qalahu Ar-Ramli, seperti yang disebut oleh al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masalah ni, kata di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, di bawah ditulis wa fi mas'alati tafsil, masalah ni ada perincian. Wa innama sadaraha al-Imam Ar-Ramli kama huna biqil falyarja' ila madhanniha. Jadi kena tengok balik dalam kitab Nihayatul Muhtaj, bagaimana perbahasan tentang masalah tersebut. Wa inda Abi Hanifah
Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah pula, sisi Imam Abu Hanifah, yuhbasu abadan hatta yusalliya, dipenjarakan selama-lamanya sehinggalah dia solat, baru dibebaskan. Kalau lagi tak solat, lagi tu dipenjarakan. Ini maksudnya berat hukum orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Hada wa hukmuhu ba'da al-qatli awil mauti hukmul muslimi. Jadi masalah pandangan di sisi Imam Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i beza dengan mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad, yang mati ataupun yang dijatuhkan hukum disebabkan kerana meninggalkan solat, dibunuh, maka hukumnya murtad, seperti murtad. Jadi tak disolatkan, tidak dikafan, tidak di Allahumma salli alaihi wasallam, seperti orang murtad, tidak solat dan tidak mewarisi harta. Juga dia tidak hartanya akan dirampas. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, dengan kesemua pandangan tadi, sama ada yang dibunuh pandangan pertama muktamad, dibunuh dengan pedang, dipancung, ataupun dicucuk dengan besi, ataupun dipukul dengan kayu, kalau mati maka hukumnya muslim. Jadi dimandikan, fayughassal, dimandikan, wa yukaffan, dikafankan, wa yusalla alaihi, disolatkan, wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dan ditanam di kuburan muslimin. Jadi hukum ni hukum muslimin. Begitu juga dengan mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Summa inna hadzal haditsa rawahu al-Bukhari fi kitab ad-diyat wa Muslimun fil hudud. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab ad-diyat dan Imam Muslim dalam kitab al-hudud. Al-haditsu al-khamisa asyara, hadis yang ke-15, at-takallumu bil khairi wa ikramul jari wad dhaif. Ini bercakap dengan yang baik, memuliakan tetamu dan jiran. Memuliakan jiran dan tetamu. Wa bisanadin al-muttasil ila Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Hurairah wa taqaddama ma yata'allaqu bih, qala al-musannifu syarih radhiyallahu ta'ala anhu, yakni al-Imam Muhammad al-Jurdani radhiyallahu ta'ala an, daripada Sayyidina Abi Hurairah, wa taqaddama ma yata'allaqu bih, telah dibicarakan tentang biografi Sayyidina Abi Hurairah pada hadis yang ke-9, radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ay man kana yuridu kamal al-iman billah, iaitu siapa yang inginkan kesempurnaan iman. Maksud man kana yu'minu billah, iaitu siapa yang inginkan kesempurnaan imannya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhirat, imannya yang sempurna dengan hari akhirat, wa huwa yaumul qiyamah, iaitu hari kiamat. Apa yang perlu dilakukan? Falyaqul khairan aw liyasmut, bisukuni lamil amri fil awal liwuqu'iha ba'da al-fa, wa yajuzu fiha al-kasru. Jadi disukunkan lam al-amr, falyaqul, disukunkan lamul amr fil awal. Yang kedua lamul amr juga liyasmut dibaca, karena dia duduk selepas fa, liwuqu'iha ba'da al-fa, jadi dia sukun. Boleh tak baca dengan kasrah? Boleh. Faliyaqul boleh juga.
faliyaqul khairan. Boleh juga baca tu dengan bacaan faliyaqul, dan boleh baca dengan falyaqul. Wa amma fi tsani, nah, manakala bacaan kedua iaitu au liyasmut, lam yang kedua pada liyasmut, fayata'ayyanu fiha al-kasru, maka dita'yinkan dengannya dengan kasrah, maka kena baca dengan kasrah. Tamam. Wa dhabata al-musannifu yasmut bi fathil ya wa dhammil mim, yasmut. Nah, wa dhabatahu ghairuhu bi kasriha. Sebahagian membaca dengan yasmit. Nah, jadi boleh baca yasmut, boleh baca yasmit. Tengok di bawah, ada nota kaki di bawah, unzur qatimat al-arba'in an-nawawiyah wa syarhi sahih Muslim wa qala al-Aini fi Umdatil Qari. Imam Aini menyebutkan dalam Umdatil Qari syarah Sahih Bukhari, dhabatahu an-Nawawi bi dhammil mim. Imam Nawawi dhabitkan dengan dhammahkan mim, yasmut. Wa qala ba'duhum qala tufi bi kasriha. At-Tufi mengatakan baca dengan yasmit. Ya. Wa huwa al-qiyas ka daraba yadrib. Daraba yadrib, lagi samata yasmit. Samata yasmit. Jadi sama wazan katanya. Qultu, dia kata Imam Al-Aini, ma lil qiyasi ta'alluqu huna wa huwa kalamun wahin. Ini tidak boleh qiyas, kata dia. Jadi kata Tufi kena qiyas. Ini diqiyaskan dengan daraba yadrib. Jadi samata yasmit. Tak kena, kata dia. Wa huwa kalamun wahin wal aslu fi hadha as-sama'. Jadi asal pada hadis ini adalah sama'. Jadi yasmu bukan yasmit. Ya, wa qad bayyana fi Fathil Mubin hadhihi al-mas'alata, dan perkara ini telah diterangkan dalam Fathul Mubin karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami tentang masalah ini. Wa qala bi anna Imam An-Nawawi rahimahullahu huwa hujjatun fi an-naqli. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar kata apa? Hujjah Imam Nawawi yang baca dengan liyasmut, dengan riwayat Imam Nawawi lebih kuat. Kenapa? Karena Imam Nawawi hujjatun fi an-naqli. Karena Imam Nawawi ini hujjah dalam menukilkan hadis. Wala yu'taradu alaihi illa idza sabarna kutub al-lughah kullaha falam nara ma qalahu. Dia kata tidak boleh i'tirad dengan kalam Imam Nawawi. Bila Imam Nawawi kata baca dengan dhammahkan sad, dhammahkan mim, yasmut. Jadi tak boleh rak Imam Nawawi, tak boleh tolak pandangan Imam Nawawi illa idza sabarna kutub al-lughah. Dan kalau kita dah kumpulkan seluruh kitab lughah, falam nara ma qalahu, dan bila kita dah kumpulkan keseluruhan kitab lughah, tidak ada kita temui dengan apa yang disebut seperti At-Tufi. Jadi kalam Tufi kalam yang dhaif dibandingkan dengan kalam Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Cuma Maulana Syekh Muhammad Jurdani rahimahullah menukilkan dalam syarahan beliau pandangan yang kata kasrah. Cuma ni muhaqqiq menambahkan lagi dia punya ta'likan beliau dengan mengatakan bahawa dhabit dengan kasrah itu adalah lemah dibandingkan dengan dhammah seperti yang telah diletakkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Tamam. Jadi waqala fi Mukhtarus Sihah, karangan al-Imam Al-Jauhari, Mukhtarus Sihah lil-Razi, lil-Razi, As-Sihah lil-Jauhari. Mukhtarus Sihah lil-Razi wa babuhu nasara wa dakhala. Dakhala yadkhulu, nasara yansuru, samata yasmutu. Jadi dia bukan ba daraba. Daraba yadribu. Bukan ba daraba yadribu, tapi ba nasara yansuru dengan dakhala yadkhulu. Boleh. Wal ma'na falyaf'al af'al al-mu'minin al-kamilin fi imanihim min qawlil khairi. Maka makna dia apa dia? Falyaf'al af'al al-mu'minin al-kamilin fi imanihim min qawlil khair. Jadi siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia melakukan perbuatan mukmin yang sempurna pada imannya dengan mengatakan yang baik. Itu maksudnya. Baik, apa makna qaulul khair? Qaulul khair wa huwa ma fihi thawabun. Ini qaulul khair. Kalam yang baik bermakna yang padanya pahala. Ataupun hendaklah dia melakukan perbuatan mukminin yang sempurna pada imannya min as-samt atau min as-samti, iaitu diam.
Apa dia diam? Ayat sukut, samalah. Amma la khaira fihi, yakni diam pada perkara yang tidak baik. Itu maksud diam. Bukan diam mutlak maksudnya. Bukan diam terus tak bercakap. Tak diam pada perkara yang tidak baik. Yakni perkara yang tidak ada faedah dan tidak ada pahala padanya. Wa huwa syamilun lis-samti 'anil harami wal makruhi. Maka dia termasuk dengan diam pada perkara yang haram dan pada yang makruh. Jadi tidak bercakap yang haram dan tidak bercakap yang makruh. Bal wa 'anil mubahi aidan. Bahkan diam daripada bercakap yang harus sekalipun. Kenapa? Li'annahu la khaira fihi. Karena tidak ada kebaikan apa pada perkara yang harus. Kalau perkara yang dapat pahala saja yang dikira kebaikan, iaitu yang sunnah ataupun yang wajib dicakap. Wa rubbama jarra ila makruhin aw haram, dan kadang perkara mubah yang harus ni kadang boleh bawa kepada haram ataupun boleh bawa kepada makruh. Wa ala taqdiri annahu la yajurru ilaihima, kalaupun tidaklah katanya membawa kepada haram ataupun makruh, kalau bercakap yang mubah, fa fihi daya'un lil waqti fi ma la ya'ni. Fa fihi daya'un lil waqti fi ma la ya'ni. Dan ini akan membawa kepada apa? Membawa kepada daya' lil waqti. Bawa kepada menghabiskan masa pada perkara yang tidak sepatutnya. Dan telah lalu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tarkuhu ma la ya'ni. Wa qila, ini santri di mana habis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana lain pergi? Duk basuh pinggan. Baju ayah. Lagi Halin? Apa? Ambil mulai. Halin? Imam tak pergi. Qila innal insana imma an yatakallam aw yaskut. Imma an yatakallama aw yaskuta. Orang ni sama ada dua, sama ada dia bercakap ataupun dia diam. Fa in takallama, kalau dia bercakap, fa imma bi khairin fa huwa ribhun wa imma bi syarrin fa huwa qusran. Kalau dia bercakap pula sama ada baik ataupun buruk. Kalau baik dapat untung, kalau buruk maka tu kerugian. Wa in sakata, kalau dia diam pula, fa imma an syarrin faribhun, kalau dia diam apa dia? Daripada yang jahat, daripada yang tak baik, maka tu keuntungan. Wa imma an khairin fa khusran, ataupun dia diam daripada perkara yang baik, sepatutnya dia cakap tapi dia diamkan, maka tu kerugian. Falahu fi kalamihi wa sukutihi ribhan yanbaghi tahsiluhuma wa khusranan yanbaghi at-takhallusu minhuma. Jadi dalam kalam dengan diam ni ada dua keuntungan yang sepatutnya dia dapatkan dan dua kerugian yang sepatutnya dia selamatkan dan menjauhi daripada kedua-dua perkara tersebut. Jadi kalau benda tu baik, kalau untuk bercakap, cakap yang baik. Kalau diam, jangan diam pada benda yang baik. Diam pada benda yang tidak baik sahaja. Itu maksudnya. Boleh faham? Aqsamul kalami, pembahagian kalam. Zakara ba'duhum wa zakara ba'duhum, sebahagian ulama menyebut annal kalama arba'atu aqsamin. Kalam itu ada 4 bahagian. Yang pertama dararun mahdun. Nah, darar mahd maksudnya semata-mata mudarat. Itu satu. Yang kedua, wa naf'un mahdun, semata-mata manfaat. Yang ketiga, dararun wa manfa'ah, ada darar, ada manfaah, ada kebaikan, ada keburukan. Yang keempat, wala darara wala manfa'ata, tidak ada kebaikan dan tidak ada manfaat. Tak ada mudarat, tidak ada manfaat. Itu. Yang pertama darar mahd, semata-mata mudarat. Yang kedua semata-mata manfaat. Yang ketiga darar wa manfa'ah, ada mudarat, ada manfaat. Yang keempat, tak ada mudarat, tak ada manfaat. Ada 4. Baik, baru diperincikan macam mana kita nak bermuamalah dengan keempat-empat bahagian tersebut. Faddararul mahdu, yang pertama, iaitu yang mudarat semata-mata. La budda minas sukuti anhu. Yang ni kena diam. Nah, tak boleh bercakap langsung pasal perkara tersebut. La budda minas sukuti anhu. Wa kadzalika ma fihi dararun wa manfaah. Begitu juga peringkat pembahagian yang ketiga, iaitu yang ada mudarat dan ada manfaat.
yang tu pun la budda minas sukuti anhu, tu pun kena diam juga. Jadi ada dua tempat yang kena diam, iaitu yang pertama dengan yang ketiga. Ya. Wa amma ma la manfa'ata fihi wala darar, manakala perkara yang tidak ada manfaat padanya dan tidak ada mudarat, ma la manfa'ata fihi fima, ya, hi itu kembali kepada ma, wala darara fahuwa fudul, yang tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, ni dikira lebihan saja, fahuwa fudul. Tamam. Dan perkara fudul ataupun perkara yang orang panggil apa, orang panggil lebihan sahaja daripada ucapan tersebut, tu kalau tak bercakap pun tidak bermasalah. Wal istighalu bihi tadhi'u liz-zaman, mana menyebutkan dengan perkara fudul, maka itu akan menyebabkan masa kita akan terbuang. Wa huwa ainul qusran, dan tu lebih-lebih lagi lah, itu dikira sebagai kerugian itu sendiri. Nah, ainul qusran. Fala yabqa illa al-qismur rabi', ya, tidak kekal melainkan satu saja. Qism yang keempat apa dia? Naf'un mahd, ay wa huwa naf'ul mahdu wa fihi qatar. Yang keempat apa dia? Manfaat semata-mata dalam ucapan tadi. Yang ni pun ada bahaya. Wa fihi qatar, saya pernah sebut sebelum ni kan. Idh qad yajurru ila ma fihi ithmun min ar-riya' wal 'ujbi wa nahwihima. Karena tu boleh membawa kepada isim juga, pada dosa daripada riya', ujub dan seumpamanya. Fayanbaghi at-tafattunu lidzalik. Itu kena ambil berat dengan perkara tersebut. Kita pernah tulis yang ni dalam Facebook, kemudian ada juga komen, habis tu tak boleh buat apa kan? Memang pun hak tu sebenarnya, nak suruh duduk diam kalau dah tak boleh jaga. Tu antara dia apa dia? Tu hak tulis tu lah. Antaranya hak yang duk tulis pandai tu, hak tu sepatutnya kena duduk diam. Semua benda nak komen, hampir tak erti apa. Ini yang orang kata masalah. Wa fil hadisi, dalam hadis disebut, ala unabbiukum bi amrayn khafifaini lam yalqa Allah bimithlihima. Nak ada aku maklumkan kepada kalian dengan dua perkara, kata Rasulullah, yang ringan, lam yalqa Allah bimithlihima, yang tidak ada dibawa perkara tersebut kepada Allah, yang menyerupai dua amalan ini. Apa dia? As-samtu wa husnul khuluq, iaitu diam dan baik akhlak. Wa qala Luqman libnihi, kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, law kana al-kalamu min fiddatin, kalaulah ucapan tu daripada emas, daripada perak, kana sukutu min zahabin, maka diam itu daripada emas. Jadi diam lebih mahal daripada bercakap. Hafiz. Wa ma'nahu kama qala Ibnul Mubarak, kata Imam Ibnul Mubarak, law kana al-kalamu fi ta'atillahi min fiddatin, kalaulah kalam tentang taat kepada Allah itu daripada perak, lakana sukut an ma'siyatillahi min zahabin, maka diam daripada maksiat kepada Allah itu adalah zahab, emas. Kenapa? Baru kita faham kalam Imam Ibnul Mubarak, lau kana kalam fi ta'atillah min fiddatin, kerana ketika bercakap tentang ta'atillah ni perkara yang naf'un mahab, betul? Dan hadha yajurru, qad yajurru ila ma fihi ithmun. Karena tu pun dikira takut bahaya juga, kalau takut tengah duk bercakap tu datang riak waktu ketika bercakap tentang ta'atillah, maka kena jaga. Lakana sukun an maksiatillah min zahabin, maka diam daripada maksiat kepada Allah, maksudnya tidak bercakap dengan perkara yang bermaksiat, maka itu zahab, emas. Sekarang ni bukan lebih pada cakap saja, menulis pun sama juga. Mana tu hasil daripada apa yang dia ingin cakapkan, cuma tak boleh nak cakap, dia tulis. Jadi sama juga. Perlu baginya untuk menjaga, dan kalau kata dia boleh berhenti daripada menulis sesuatu yang tidak berfaedah, beri komen dengan perkara yang tidak berfaedah, maka itu lebih baik. Dan itu emas dibandingkan dengan kalau dia tulis sesuatu yang berfaedah tapi tidak ikhlas. Wa ma ahsana qawla ba'dihim, ma ahsana qawla ba'dihim, ini alangkah baiknya qaul sebahagian ulama. Apa dia? Qalu sukutuka hirmanun, qalu sukutuka hirmanun faqultu lahum ma qaddara Allahu ya'tini bila nasabi
walau yakunu kalami hina anshuruhu minal lujini minal lujini kakana as-samtu min zahabi. Mereka katakan sukutuka hirmanun. Kata sukutuka hirman, maksudnya diam kamu tu diharamkan kepada kami dengan kebaikan. Faqultu lahum, maka aku jawab kepada mereka, ma qaddarallahu ya'tini bila nasabi. Di mana-mana yang datang, ma qaddarallahu ya'tini, yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tu datang kepadaku bila nasabi, yani bila ta'abin, yang tanpa lemah, tanpa keletihan. Walau yakunu kalami hina anshuruhu, kalaulah kalamku, ucapanku ketika mana aku ucapkan minal lujini, daripada perak, lakana as-samtu min zahabi, maka diam itu adalah daripada emas. Wal lujin bid-dham al-fiddatu, lujin makna dia al-fiddah. Wa qala Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, kata Imam Zunnun al-Misri, ahsanun nasi li nafsihi amlakuhum lilisani, amlakuhum lilisani. Tamam. Yakni terbaik manusia pada dirinya adalah yang mampu menjaga lidahnya. Yang terbaik adalah yang menjaga lidahnya. Baik. Qissatun fi fadli samti wa muhasabatin nafs. Ini kisah tentang kelebihan diam dan juga muhasabatun nafs, muhasabah jiwa kita. Wa qala aidan, disebutkan juga oleh Sayyidina al-Imam Zunnun al-Misri rahimahullah, baina ana asiru fi nawahi syami, ketika mana aku sedang berjalan di hujung kota Syam, di hujung kota Syam, di penjuru kota Syam maksudnya. Idh zaharat li rawdatun qadra, tiba-tiba nampak di depan aku ada satu kebun warna hijau, kebun pokok-pokok yang hijau. Wa fi wasatiha syabun qa'imun yusalli tahta syajaratin tuffah, dan di tengah-tengah kebun tadi ada seorang pemuda sedang salat di bawah pokok apple. Fataqaddamtu ilaihi wa sallamtu alaihi, aku pun pergi dekat dengan dia dan aku pun bagi salam dekat dia. Falam yarudda alayya salam, dan dia tak jawab salam pun. Fasallamtu alaihi thaniyan fa'aujaza, ay asra'a fi salati, maka bila mana aku bagi salam yang kedua, ini tengah solat kan, tengah solat ni Syekh bagi salam, dia tak jawab salam lah. Jadi aku bagi salam yang kedua, maka dia mempercepatkan solat dia. Fa'aujaza ay asra'a fi salati, thumma kataba fil ardi bi isbi'i, maka dia pun tulis, dia cepatkan solat dia. Selepas selesai solat, maka dia tulis dekat tanah dengan tangan dia, dengan jari dia. Apa dia tulis? Muni'al lisanu minal kalami li'annahu hadaful bala'i wa jalibul afati, terlarang, terhalang lidahku ini daripada bercakap. Kenapa? Li'annahu hadaful bala', karena lidah ini adalah tempat yang datangnya bala'. Wa jalibul afati, dan tempat untuk diambil segala perkara yang tidak baik. Fa idza nataqta fakun li rabbika dzakira, kalau kamu bercakap, maka jadikan ucapanmu itu zikir kepada Tuhanmu. La tansahu wahmadhu fil halati, dan jangan lupakan Allah dan pujilah Allah pada semua keadaan, semua hal. Qala Zunnun fabakaitu tawilan, aku menangis tu bila tengok dia tulis tu, menangis panjang, lama aku menangis. Wa katabtu bi isbi'i fil ardi, maka aku pun tulis balik, balah balik dia punya syair. Apa aku tulis dengan tanganku? Wa ma min katibin illa sayabla, tidaklah yang menulis melainkan dia pun akan diuji. Wa yufni dahru ma katabat yadahu, jadi akan masa akan berlalu, maka tabat yadahu, tapi yang ditulis olehnya akan kekal, maksudnya gitu. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in, janganlah kamu menulis dengan tanganmu melainkan sesuatu yasurruka fil qiyamati antarahu, yaitu yang kamu akan gembira di hari akhirat nanti kalau kamu melihat kepada kalam yang telah kamu tulis tersebut. Maknanya Imam Zunnun al-Misri nak pesan pula kepada pemuda tadi, kamu tak cakap, kamu pesan aku tentang cakap, tulis pun sama. Tulis pun sama je. Hak tulis tu biar yang kita gembira di akhirat. Qala fasaha asy-syabu sayhatan faraqad dunya fiha. Tamam.
lelaki tadi menjerit dan mati terus pada waktu tu. Sebab tu dia tak cakap. Dia tengok tulisan saja mati terus. Menjerit dia dan mati dia pada ketika tu. Faqumtu li'akhudha fi ghaslihi wa takfirihi. Aku pun pergi ambil dia untuk aku mandikan dan aku kafankan beliau. Wa idza biqailin yaqul, tiba-tiba dengar satu suara menyebut. Ini dipanggil hatif. Hatif ni kata Imam Abdul Wahab Syarani yang kita sebut selalu, sama ada daripada malaikat ataupun daripada Nabi Allah Khadir alaihi salam. Hatif, suara yang ghaib. Dengar suara kata apa? Khalli anhu ay utrukhu. Suara tu kata tinggalkan dia. Fa inna Allah azza wa jalla wa'adahu alla yatawalla amruhu illa al malaikah. Tamam? Betul? Alla yatawalla amruhu illa al malaikah. Melainkan malaikat. Betul, yatawalla amruhu. Betul. Alla yatawalla amruhu illa al malaikatu. Jadi tidak akan melaksanakan urusannya tadi melainkan malaikat sahaja. Malaikat yang akan uruskan pengkebumian dia nanti. Malaikat yang akan menguruskan pembersihan dan juga pemandian dia nanti. Itu dia. Malaikat mandikan terus, bukan orang lagi. Qala Zunnun, kata Imam Zunnun, familtu ila syajaratin faraka'tu indaha raka'atain, maka aku pun pergi dekat satu pokok, lalu aku semayang 2 rakaat. Thumma ataitu ila al-mawdi' alladhi mata fihi falam ajid lahu atharan wala araftu lahu khabaran. Kemudian aku pergi balik dekat pokok tersebut dan aku dapati tempat dia mati tadi ni tidak ada sedikit pun kesan, dan aku tidak tahu lagi apa yang jadi kepada lelaki tadi. Sama ada dia diangkat ke langit ataupun dia dimakamkan di dalam bumi pada waktu itu. Ini kelebihan Hafiz. Orang yang pergi apa? Kelebihan apa Hafiz? Yang tidak bergerak tangannya, banyak menulis dan seumpamanya. Aqwalun wa hikamun fi fadilatil samti. Ini panjang perbahasannya, tapi kita baca sikit, kita sambung esok. Qila inna adna naf'i samti as-salamatu. Paling kurang manfaat bagi diam adalah apa? As-samtu, as-salamah, iaitu selamat. Wa adna dararin nutqi an-nadamah. Dan paling ringan bagi mudarat bercakap apa dia? Menyesal. Paling ringan manfaat samt apa dia? Salamah, selamat. Selamat daripada kita bercakap, dia tengok tak betul orang tabuh kita. Selamat daripada kena tabuh. Pergi kat masjid mana-mana, ceramah, pergi hantam orang kampung tu. Pergi hantam lah kali dia kena tabuh. Lepas tu salah kat orang kampung. Dia terlupa dia cakap tadi. Dia tak ingat dia hantam orang tu macam mana tadi. Tapi kita kena tabuh tu dia ingat tentang situ je. Lepas tu orang kalau bercakap jenis melepah ni, dia tak ingat bila dia bercakap. Dia ingat bila orang buat kat dia. Tu. Jenis macam ni tak boleh buat apa. Kena tabuh sekali lagi. Dia jenis tu. Dia jenis cakap lepas perang kata kat orang ni. Tu orang buh dia sekali. Buh kat dia satu dia ingat tu. Oh dia ni tak bagus. Dia tak hormat orang. Tak kira hormat ke orang. Yang hang bubuh lebih kurang setengah jam tadi ni, hang tak ingat. Orang buh 1-2 perkataannya kan. So hang duduk diam Duduk diam lah. So cakap buat orang bodoh. Tu ya buh. Oh dia berasa lama 3 tahun 4 tahun. Dia kata kawan tu buh dia. Dia terlupa dia bercakap sebelum tu. Dia panggil orang yang macam ni. Sebab tu lebih baik duduk diam. Duduk diam ni apa dia? Paling selamat. Paling ringan kalau duduk diam, manfaat dia selamat. Wa adna, dan selamat daripada apa? Selamat macam-macam. Selamat daripada orang buat kita, selamat daripada orang tahu kata kita ni tak arti. Selamat tu. Wa adna dararin nutqi, dan paling kurang mudarat bagi bercakap apa dia? Nadamah. Tu paling kurang. Paling kurang dia akan menyesal. Qala Luqman alaihi salam libnihi. Kata Sayyidina Luqman alaihi salam kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku yang tercinta, idza iftaqara an-nasu 'alaika bihusni kalamihim faftaqir anta bihusni samtika. Wahai anakku, kalaulah orang berbangga ke atasmu dengan ucapan mereka yang hebat-hebat, maka kamu kena berbangga bagi dirimu dengan diamnya kamu. Kena bangga lagi dengan diam. Waqad warada fil hadisi man samata naja. Dan hadisnya ni pendek ya. Apa hadisnya? Man samata naja. Ini dipanggil min jawami'i kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawami'i kalim. Min jawami'i kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jawami' kalim. Baca man samata naja. Pendek je hadis. Dah hafal satu hadis dah. Siapa yang diam berjaya. Man samata naja. Siapa diam berjaya. Wa qala Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, as-samtu amanun min tahrifil lafzi. Diam itu selamat daripada berlaku kesilapan pada lafaz. Wa ismatun min zayghin nutqi. Dan terjaga daripada berlaku kesilapan pada ucapan. Wa salamatun min fudulil qaul. Dan selamat daripada ucapan yang berlebihan. Wa haibatun li sahibih. Dan akan jadi haibah, wibawa kepada orang yang berdiam diri tadi. Orang diam ni nampak wibawa. Saya nak sebut sebelum ni, diam ini kepada jahil menutup aib dia, dan kepada alim menzahirkan wibawa dia. Kalau orang alim diam, maka ni wibawa. Kalau orang jahil diam, ni menutup aib. Orang tak tahu kata dia jahil. Mula bercakap dia tahu dah kata bodoh. Bebek jangan cakap. Orang tak tahu kita bodoh ke arti. Biar orang baik sangka lagi kat kita. Kita diam senyap. Orang nampak macam Tok Guru ni. Nampak diam tu macam Tok Guru, Masya Allah. Tu berkat doa jadi Tok Guru, InsyaAllah nanti. Masa tengah orang duk kagum tu, bercakap Allah. Keluar tu. Oh, rupanya Tok Guru kan. Wa qila ba'duhum li ba'dihim. Kata sebahagian kepada sebahagian. Sebahagian orang kata kepada sebahagian, Ausini. Sebab orang ni menyebut, hanya beritahu kepada seorang sufi, seorang orang soleh ke ataupun wali kan, seumpamanya. Kata tolong nasihatkan aku. Faqala in syi'ta jama'tu laka ilmal ulama wa hikamal hukama wa tibbal atibba fi thalathi kalimatin. Kalau kamu nak, katanya, aku boleh kumpulkan kamu dengan ilmunya para ulama, wa hikamal hukama, dan juga hikam, kalam-kalam hikmah para hukama, dan juga tibbal atibba, ubatnya para atibba, para doktor, dengan 3 kalimah. Apa dia? Amma ilmal ulama, atau amma ilmul ulama. Manakala ilmu ulama, apa dia? Fa idza su'ilta amma la ta'lam, kalau kamu ditanya tentang sesuatu yang kamu tidak tahu, faqul la a'lam, jawab saya tak tahu. Satu tu ilmal ulama. Wa amma hikamul hukama, hikmah para hukama pula, para bijaksana ni, apa dia? Fa idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum, kalau kamu duduk dalam satu kaum, jadilah orang yang paling diam dalam kaum tu. Fa in asabu kunta min jumlatihim, kalau kamu tepat dengan diam kamu tadi, kamu termasuk dalam geng mereka. Wa in akhtau sallamta min qata'ihim, dan kalau kamu tersalah, maka kamu akan jadi kamu terselamat daripada kesalahan mereka. Jadi kalau kamu duduk diam dalam satu kaum, contohnya, jadi katanya kalau ni hikamul hukama, ni hikam ataupun hikmah para bijaksana, kita kalau duduk dalam satu kaum, duduk yang jadi paling diam kali. Karena kalau kaum tadi bercakap, kita pun masuk campur, tengok tak betul, jam kita dah diam, saya tak cakap. Kalau kata kita cakap dan mereka betul, alhamdulillah. Okey, saya pun tak kata apa pun. Jadi orang pun tak tahu kita ni belah mana. Ni bukan so tak pegak ni. Tak, ni suruh jadi orang bijaksana. Waktu kita bercakap, ni duduk kat kedai kopi, kita pun hantam juga kawan tu bagi pandangan, dia ni pun bubuh lagu bagi pandangan. Last sekali tengok keluar balik berita, hak bagi pandangan ni tak betul. Kita jadi macam mana waktu tu? Allah, silap dah itu ni. Lebih syarah bukan main dah. Punya tak betul. Macam mana? Apa duduk diam? Kalau mereka betul, maka kamu termasuk dalam kelompok yang betul. Kalau mereka salah, kamu terselamat daripada kesalahan mereka. Senang. Kalau mereka keluar pandangan tu betul, kita kata alhamdulillah, apa ni, kira okey lah. Saya pun duduk sembang, mereka pun duduk dalam tu, kita pun diam ni. Dengar mereka cerita ya. Kalau mereka berkata, dia sekali dengan kita kot. Sebab pandangan kita tadi betul. Kalau mereka salah, kita terselamat daripada kesalahan mereka. Saya tak cakap. Mereka yang cakap. Selamat. Duduk diam. Jangan bagi komen, melainkan selepas diminta komen. Wa amma tibbul atibba, yang ketiga, apa dia? Ubat bagi segala, ubat daripada para doktor. Fa idza akalta ta'aman fala taqum illa wa nafsuka tashtahihi. Kalau kamu makan satu makanan, jangan bangun selagi mana nafsu kamu
wa nafsuka tashtahihi. Jangan kamu angkat tangan kamu, kau bangun daripada makan tersebut, melainkan kalau nafsu kamu beringin terhadap makanan tersebut. Fa innahu la yalumma bi jasadik ay la yanzilu bihi ghairu maradil maut. Karena tidak akan masuk ke dalam jasadmu ketika itu melainkan sakit mati saja. Jadi kalau kita jaga yang ni, tak akan kena penyakit dekat badan kita melainkan mati saja. Kalau ni ubat yang paling besar sekali. Sungguh. Ni yang bila orang tanya kat Dr. Mahathir Tun, orang tanya kat dia, boleh bagi tak macam mana boleh sihat macam ni umur tua tu kan. Jadi dia kata, mak saya pesan, dia kata, kalau makan waktu sedap sekali tu berhenti. Dia buat itu. Ni sebut dah dalam kitab ni. Lepas tu ada orang tulis bawah, ada orang komen, tak ada langsung ayat Quran ke hadis ke, kok lah nak keluar ayat Quran hadis. Nak sebut Alhamdulillah ke. Kita mana nak tahu dia dengan Tuhan tu. Tu dia jawab pula depan Mak Saleh. Depan orang putih tanya dekat dia, jawab cara mak dia ialah, dia kata, mak saya kata berhenti makan sebelum masa ke tengah-tengah tu bernafsu nak makan tu, tarik tangan kita waktu tu, berhenti waktu tu. Kalau kamu boleh jaga yang tu, insya-Allah kan. Kita waktu sedap tu kita hentam. Itu. Kata kita bercanggah sikit tu. Kita time makan, sedap mana? Perak buh lagi 2 pinggan. Dia kata tu sedap sungguh ni. Jadi itu. Tu yang panggil khariqul adah tu. Mencari adat tengah duk. Berhenti. Jadi itu. Cukup. Cukup yang tu. Yang tu insya-Allah. Fa innahu la yalummu bi jasadika ay la yanzilu bihi. Yang tidak akan terkena pada jasadmu, tidak akan turun kepada jasadmu penyakit ghaira maradil maut, melainkan sakit mati saja. Mati tak ada nak elak lah. Yang tu saja akan datang. Hak penyakit dia insya-Allah tak akan mai. Kalau boleh buat macam ni. Jadi sini tak sebut kata makanlah apple setiap pagi. Ini ada masalah sebut juga. An apple a day. Apa ni? Keep the doctor away. Dia tahu berarti. Orang putih sikit tengah-tengah malam ni. Makan 1 biji apple, doktor akan jauh daripada kita. Maksud dia jauh daripada penyakit lah. Itu maksudnya. Baik. Sini tak dia bagi yang lebih panggil apa, kesemua tips perubatan akan guna yang ni. Dan ni disebut juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi awal lagi telah menyebut perkara tersebut. Jadi ni hukama ni dia gabungkan kesemua sekali. Ilmunya para ulama, hikmahnya para hukama, dan tipnya para atibba. Jadi maksudnya seolah dia nak bagi tahu kata ketiga-tiga ni diperlukan oleh seseorang untuk menjadi seorang yang bijaksana. Jadi kalau kata cerdik saja badan tak jaga, tak jadi juga. Badan saja jaga, otak tak jaga pun tak kena juga. Duk jaga badan saja, otak makin kecil, bodoh kan. Tak kena mengaji dulu. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana dia mengarang kitab Mizanu Al-Aql, cerita tentang mizan akal, cerita tentang kitab mantik. Maka kemudian setelah habis kitab tu dia kata apa? Sekarang dah selesai dah tentang akal, maka masuk pula tentang Mizanul Amal. Maka dia karang kitab tentang amal. Itu ada kitab di situ Mizanul Amal, sana ada kitab tentang Mizanul Aql. Itu semua kitab Imam Ghazali ada kat situ. Jadi dia gabung dua-dua sekali. Kita dah habis dah tentang akal, selesai, kan kita timbang pula amal kita. Masuk pula dalam tasawuf. Baru betul gabungan dua tu, insya-Allah akan jadi seorang yang tahu hadaf dia hidup di muka bumi Allah Ta'ala, dan akan jadi seorang yang menghargai tentang perkara yang telah Allah Ta'ala berikan anugerah besar kepada manusia, iaitu al-aql. Dan tak jadilah seperti sebahagian orang yang menafikan kepentingan akal dalam hidupnya. Seolah kata kalau orang yang mendahulukan akal ni tu jadi Mu'tazilah. Dia ingat apa ni, para imam ahli sunnah wal jamaah ni kira akal nombor 2, syarak depan dulu. Dia tahu kata syarak bergerak sekali seiring dengan akal. Itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung pada pagi esok. Wa qala al-Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.